Okey, kita tengok ni. Keterangan. Kita tengok keterangan. Islam melarang siapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang. Maka sesiapa yang mengambil hak milik orang lain hendaklah ia segera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Walaupun benda itu hanya sedikit saja. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak sahaja. Iaitu apabila menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal dari tuan punya barang tersebut. Jadi para jemaah, para wanita sekalian, kalau kita nak betul-betul detail, nak ingat-ingat balik lah kan. Dulu kan kita ada belajar masa zaman sekolah dulu, rasa-rasa ada tak kita ambil hak orang lain masa zaman sekolah rendah, sekolah menengah, duduk asrama ke, ada tak rasa ambil barang orang? Barang apa tu ambil tu? Lupa dah. Pen, pensel, pemadam. Lagi apa lagi? Ada ambil selipar ke duduk asrama kan? Ada ambil shampoo orang, obat gigi. Ni yang siapa punya obat gigi habis kan? Lepas tu tekan je ambil buru gigi. Saya sebut benda ni kan sebab anak saya pun ada duduk asrama. Ada je benda yang hilang. Betul tak? Ada je benda yang hilang. Umi, kasut hilang, kasut sekolah hilang berapa kali? Tudung hilang, kata itu dah beli. Tudung sekolah hilang, baju hilang. Saya kata, takkanlah ada orang ambil ke tercicir ke macam mana? Shampoo hilang setiap ni, kata, ya Allah, kenapa ni? Walaupun sekolah tu kita rasa sekolah yang sangat baik lah. Dan orang yang suka ambil barang orang tu, dia akan membesarkan. Macam kita lah, akhirnya menua. Jadi tu. Mungkin ada yang nakal-nakal masa muda dulu. Sebab saya pernah ditanya, Ustazah, saya dulu memang nakal kat sama. Saya ikut suka hati je ambil barang orang. Saya suka hati je ambil. Tapi sekarang, ya Allah, saya teringat-ingat balik. Macam mana saya nak ganti balik shampoo orang yang saya ambil. Bukan ambil satu, main turang je. InsyaAllah lah kita tak buat begini. Tapi ada orang yang buat begini kan. Tengok, kenapa shampoo cepat habis ni? Sebab ada orang yang pesen ambil je. Ubat gigi, bubur gigi pun dia boleh ambil. Selipar tu, kasut. Sama-sama belajar ni kan. Dan mungkin kalau sekolah menengah dah balik dah. Macam mana dia bila besar? Ada yang tanya, Ustazah macam mana? Dulu kalau saya pergi kedai runcit, saya pakai tudung, mesti saya ambil barang sorok dalam tudung. Ada yang tanya. Dia pergi pula dengan adik-beradik lelaki. Yang lelaki tu pula tumpang tudungnya. Sekarang dah semua dah besar-besar. Macam mana nak buat? Dia kata kedai tu pun dah tutup. Macam mana nak ganti? Dan masa tu bukannya kecil, bukannya tak balik lagi, dah mau bayar, lepas tu dah sekolah menengah. Tapi sekarang dia tanya macam mana nak settlekan, macam mana nak selesaikan. Saya kata, tahu tak tuan kedai tu hidup lagi? Kalau tuan kedai tu dah meninggal, mungkin ada anak dia. Tak payahlah pergi mengaku dulu selalu ambil barang. Selalu ambil cekedis ke apa. Nampak benda tu kecil kan? Ambil gula-gula je, ambil cekedis je, ambil makanan tu je. Tapi dia tetap akan dihitung oleh Allah. Kalau tengok selembar ni ataupun kayu miswak je, Rasulullah kata. Jadi memang kena bimbang, memang kena hitung, memang kena risau. Jadi saya kata ginilah. Letakkan dalam jumlah anggaran berapa duit. Mungkin RM100 ke, RM200 ke. Kemudian masuklah dalam inbox kata ini sebab dulu pernah ambil barang daripada rumah, daripada kedai ayah ni. Tak payahlah tulis kat bawah tu, saya bukan Siti Khadijah. Contohlah. Saya bukan nama siapa-siapalah. Maksudnya tak perlu pun nak buka aib kita, Allah tutup. Maksudnya tak ditangkap masa mengambil tu kan, masa mencuri tak ditangkap, tak payah buka aib, Allah dah tutup aib. Cuma gantikannya walaupun orang tu tak tahu. Masya Allah. Tapi persoalan sekarang, kalau yang ambil dulu-dulu tu kan, yang kita pun dah tak ingat dah kawan-kawan yang kita ambil barang apa, ambil semua tu. Apa yang boleh kita buat hari ini ialah kita buatlah apa-apa sedekah. Bagi sedekah ke mana-mana tabung. Bagi sedekah mana-mana sumber. Mana-mana saluran. Ya Allah, pahala sedekah ni aku berikan. Ya Allah, aku niatkan hadiahkan kepada orang yang pernah aku ambil haknya. Kita sendiri lupa apa yang kita buat masa kita remaja dahulu. Masa universiti dan sebagainya. Pergi bank ambil pen bank. Kan? Dia suruh tanda tangan je. Balik-balik, ya Allah ada pen terambil. Sanggup tak patah balik hantar pen tu? Kalau jauh,
Ya Allah, kadang-kadang pen kita pun memang hilang. Nak kata sebatang pen tu kita ambil daripada tempat, itu bukan hak kita, betul kan? Kita bawa balik, tapi kita rasa malas nak hantar. Nak pergi semata-mata, tapi kalau orang yang betul-betul amanah, dia akan pergi balik semata-mata nak hantarkan pen tu. Masya Allah. Dan dia tak akan menangguhkannya sebab takut mati, pen tak dihantar. Bukan mudah sebenarnya, tapi orang yang amanah, orang yang takut sangat menghitung dia daripada ambil harta-harta yang bukan miliknya, dia akan mampu melakukannya. Okey, kita tengok sikit lagi. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain, dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram, dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Kerana demikian itu boleh membawa kebinasaan yang sangat besar sekali. Kemudian masalah menggelapkan harta negara. Bukan saya sebut ya, kita baca yang dia tulis ni. Menggelapkan harta negara atau harta sesuatu kumpulan atau jemaah atau organisasi atau yang diistilahkan pada masa sekarang dengan perkataan korupsi adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar, sekalipun yang digelapkan itu hanya seharga selembar baju saja. Hadis di atas merupakan suatu ancaman yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang banyak yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran dengan darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaannya kepada perjuangan. Apatah lagi kalau ia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang diberikannya. Subhanallah. Sebagai penutupnya, ada lebih kurang berapa minit lagi, sebab tadi kita mula dalam lebih kurang satu suku kan. Baiklah. Ada satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama di padang mahsyar kelak?" Orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi jawab, orang yang bertakwa. Nabi jawab lagi, orang yang banyak zikrullah, sekian-sekian. Kemudian sahabat ni bertanya lagi, Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama masuk ke dalam syurga? Siapakah orang yang pertama akan masuk ke dalam syurga? Lalu jawapan Rasulullah, orang yang pertama akan masuk syurga adalah fakir miskin yang redha dan sabar dengan ketetapan Allah. Lalu Rasul berpesan, berhati-hati kamu dengan urusan orang-orang miskin, Nabi kata. Golongan pertama yang akan melangkah masuk ke syurga dulu, fakir miskin yang redha dengan ujian Allah. Kita pula kadang-kadang tu memandang fakir miskin lebih kepada ni pemalas ni. Siapa tak nak, kenapa malas berusaha ni? Kau ni miskin ni sebab malas, subhanallah. Ada orang memang dilahirkan daripada keluarga yang miskin, membesar miskin dan mewarisi kemiskinan tu. Walaupun dia dah cuba nak keluar dah, tapi Allah takdirkan dia hidup dalam keadaan miskin. Akhirnya dia pun mati miskin. Kalau kita kata, kalau berusaha mesti tak jadi miskin, bagaimana institusi zakat ni diwujudkan, bahkan jadi rukun Islam? Maksudnya sampai kiamat memang akan ada orang yang Allah takdirkan rezeki dia lapang, dia jadi orang kaya ataupun sederhana. Dan orang miskin ini memang akan tetap ada sampai kiamat. Takkan berlaku walaupun semua berusaha, sebab ada orang yang berusaha dapat hasil di dunia, ada yang berusaha Allah tak beri di dunia, Allah beri di akhirat. Cuma saya nak share sebagai penutup hari ini, bila orang miskin ni pergi dekat syurga, malaikat yang jaga syurga kata, kembali kamu ke tempat hisap kamu. Kembali ke tempat hisap. Sebab cepat sangat ni. Orang lain duduk hisap lagi, dia cepat sangat. Lalu apa jawapan fakir miskin yang redha, yang beriman dengan syarat? Bukan asal miskin je, tapi dia taat perintah Allah. Dia sebab dia tak ada banyak harta nak diuruskan, jadi dia ada masa banyak untuk ibadah dan sebagainya. Dia seorang yang taat kepada perintah Allah, orang yang soleh, tapi diuji dengan kemiskinan. Lalu dia jawab, kami adalah golongan yang tak ada apa-apa untuk dihisap. Tak ada harta untuk dihisap. Nak hisap pasal baju, ada selai 2 je. Nak hisap pasal barang dapur, ada sikit je. Keperluan je. Tak ada harta untuk dihisap. Tak ada apa-apa. Dan kami bukan orang yang diberi amanah. Kami bukannya karyawan. Maksudnya orang yang bekerja macam kita ni, banyak ni kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah saya.